Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali di dalam pembacaan hadis yang telah dikumpulkan riwayatnya oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala yang dengan kitab Sunan beliau ataupun Jami' beliau. Mudah-mudahan adanya manfaat dan kebaikan daripada pembacaan hadis yang sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah tiba pada riwayat 3658. Masih lagi menceritakan berkenaan tentang perkara-perkara luar biasa, mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nak baca dulu sanadnya, rantaian perawinya, barulah kita lihat kepada matanya. Teruskan. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Innakum ta'uddunal ayati azaba." Sesungguhnya kamu, iaitu selain daripada para sahabat, golongan tabi'in dan sebagainya. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kamu mengira, menganggap ayat di sini ada dua maksud. Kita lihat sinhara sama ada mukjizat ataupun pada waktu itu memberi maksud ayat Al-Quran. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kamu menganggap ayat-ayat tertentu sebagai azab. Wa inna, namun kami, para sahabat, na'udduha, mengira dan menganggap semuanya pada zaman Nabi SAW sebagai salah satu bentuk keberkatan. Mukjizat yang turun, ayat yang turun, walaupun kelihatan seperti ayat azab, kemurkaan daripada Allah, semuanya kami kira sebagai keberkatan, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kerana kadangkala dengan teguran yang keras, kalaulah ayat Al-Quran nak menjadikan pada waktu itu kita ingat agar kita tidak meninggalkan ajaran Allah dan Rasul. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menceritakan berkenaan tentang satu peristiwa mukjizat yang berlaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Laqad kunna na'kulu at-ta'ama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernah kami makan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nasma', dalam keadaan kami sendiri boleh mendengar tasbihat ta'am, makanan itu sedang berzikir. Makanan yang nak dimakan tu pada waktu itu sedang berzikir. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, mukjizat yang lain, wa utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ina, pernah dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bekas yang berisi air. Fa wada'a yadahu fih, maka baginda memasukkan tangan baginda ke dalam bekas berisi air tersebut. Fa ja'alal ma'u yanbu', maka bila Nabi keluarkan tangan baginda, maka telah memancar keluar daripada jari-jari baginda akan air. Keluar air daripada jari-jari baginda. Dan ini pernah berlaku dalam salah satu peperangan ketika mana para sahabat tidak mempunyai air yang bersih untuk berwuduk ketika mana telah masuknya waktu salat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Hayya 'alal wudu'il mubarak." Mari berwuduk dengan air yang berkat. Wal barakatu minas sama', keberkatan yang datang daripada langit. Hatta tawadda'na kulluna, sehingga setiap orang daripada kami berjaya mengambil wuduk. Maka ini adalah berkenaan tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan memang fungsi mukjizat pun begitu. Kita kena faham, mukjizat adalah perkataan bahasa Arab daripada perkataan i'jaz.
Apakah maksud i'jaz? Melemahkan. Maka mukjizat pada waktu itu bertujuan adalah sesuatu perkara yang luar daripada biasa, yang manusia pada waktu itu tidak mampu melakukannya. Allah kurniakan, Allah izinkan kepada para nabi pada waktu itu mukjizat tersebut supaya boleh melemahkan, boleh menyedarkan manusia betapa lemahnya mereka dan Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Bab yang ke-15 berkenaan tentang bagaimanakah wahyu turun kepada baginda Nabi, maka disebutkan beberapa keadaan dalam hadis berikut ini. 3659. Terus. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Harith bin Hisham rahimahullah telah bertanya kepada Harith bin Hisham radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa ya'tikal wahyu? Wahai Rasulullah, macam mana wahyu telah sampai kepada kamu? Bagaimana kamu beroleh wahyu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahyanan, kadangkala, ya'tini, datangnya wahyu, misla, seperti salsalatil jaras, bunyi bising loceng. Bunyi bising. Salsalah bermaksud dentingan ataupun gemerincing bunyi loceng. Kan kalau kita pada waktu itu letakkan, bunyikan loceng dekat telinga kita, dia ada satu bunyi yang kuat dan bising. Maka kadang-kala wahyu datang kepada baginda Nabi SAW dalam bentuk begitu. Seperti ada bunyi loceng yang kuat pada telinga baginda Nabi SAW. Sabda Nabi, wa huwa ashadduhu alaih. Dan cara dalam bentuk bunyi dentingan gemerincing loceng ini adalah cara yang paling berat ke atasku, sabda Nabi SAW. Kenapa paling berat? Lihat kepada sinhara baris yang ketiga, kerana pada waktu itu asyaddu aksami alayya fi fahmil maksud. Kerana bunyi yang begitu kuat menjadikan susah nak mendengar dan nak memahami apa-apa. Kemudian kat sabda Nabi, wa ahyanan, kadangkala wahyu datang, yatamassalu liyal malak, dengan malaikat menyerupai rajula, bentuk seseorang lelaki, fayukallimuni, lalu ia berbicara denganku. Ini cara yang kedua, malaikat datang dalam bentuk manusia dan berbicara kepada Nabi SAW. Fa'ai, maka aku mengingati, ma yakul, apa yang dikatakan. Berkata Aisyah mengenai pengalaman beliau sendiri melihat wahyu turun kepada baginda Nabi SAW. Maka kata Aisyah, falaqad ra'aitu Rasulullah, maka demi sesungguhnya aku telah melihat baginda Nabi SAW, yanzilu alaihi wahyu, turun ke atas baginda wahyu, fil yaumi syadidil bard, pada hari yang amat sejuk. Hari itu sangat sejuk. Namun pada waktu itu apakah keadaan Nabi? Fayafsimu anhu, maka ketika mana berakhirnya wahyu, wa inna jabinahu la yatafassadu araka, dahi Nabi SAW mencurah-curah keluarnya peluh. Beratnya penurunan wahyu. Maka sepatutnya kita menghargai, terima kasih banyak-banyak Z, maka sepatutnya kita menghargai pengorbanan Nabi SAW dalam menerima wahyu dengan begitu banyak kesukaran dan susah payah. Maka inilah situasi Nabi SAW menerima wahyu, sehingga pada musim sejuk pun mengalir peluh daripada dahi baginda, nak menunjukkan betapa beratnya keadaan wahyu yang baginda Nabi SAW terima. Bab yang ke-16 berkenaan tentang keadaan rupa paras fizikal baginda Nabi SAW. 3660, terus. Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma ra'aitu min zilimmah, tidak pernah aku melihat seseorang yang rambutnya terjuntai, rambutnya panjang. Ada beberapa keadaan rambut Nabi ada dipanggil sebagai limmah, jummah dan juga wafrah. Yang mana daripada sudut terjemahan, kadangkala para ulama berbeza pendapat. Namun secara ringkasnya, kadangkala rambut Nabi SAW pada waktu itu melebihi cuping telinga.
Kemudian kadangkala rambut Nabi SAW menyentuh bahu. Dan kadangkala rambut baginda ketika mana terlalu panjang, pada waktu itu melepasi sedikit daripada bahu. Maka baginda Nabi SAW mempunyai rambut yang panjang. Dan Nabi SAW tidak pernah botak keseluruhan rambut kecuali ketika mana menunaikan ihram ataupun menunaikan ihram haji dan umrah. Maka berkata Bara' bin Azib, aku tidak pernah melihat seseorang yang rambutnya terjuntai melebihi cuping telinga. Sebab itu lihat kepada sinhara baris yang kelima, asy-sya'rul mutajawizu min syahmatil udhun. Rambut yang terjuntai melebihi cuping telinga. Apa fi hullatin hamra, berpakaian berwarna merah, ahsan, yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai rambut, yadribu mankibai, yang menyentuh kedua bahu baginda. Ba'idu ma bainal mankibain, luas jarak di antara kedua bahu baginda, menggambarkan bidangnya, betapa luasnya bidang dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun bil qasir, Nabi tidaklah pendek, wala bil tawil, dan tidaklah terlalu panjang. Riwayat yang ke-3661 masih lagi menceritakan berkenaan tentang rupa paras baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus maka seorang telah bertanya kepada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu tentang wajah Nabi. Adakah wajah Nabi pada waktu itu memanjang ataupun bagaimana? Maka dia bertanya, akana wajhu Rasulillah misla saif? Adakah wajah baginda Nabi seperti mana pedang daripada sudut bentuknya yang memanjang ataupun pada waktu itu berkilat dan sebagainya? Maka berkata Bara' tidak, bal la mislal qamar, bahkan seperti bulan bercahaya dan pada waktu itu indah dipandang oleh mata. 3662 terus. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, antara sahabat yang banyak menceritakan tentang fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, lam yakunin Nabi, tidaklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawil, terlalu panjang, wala bil qasir, dan tidak terlalu rendah. Syathnu bermaksud kasar. Syathnu kasar, al-kafain, kedua tapak tangan baginda, wal qadamain, dan kedua kaki baginda. Dakhmar ra'si, besar tulang kepala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersesuaian dengan wajah Nabi. Dakhmul karadis, besar rangka tulang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawil al-masrubah, masrubah bermaksud adalah dada pada badan Nabi. Maka badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulu yang ada pada badan Nabi, dada Nabi, digambarkan sebagai tawil, ianya halus, nipis dan memanjang. Maka ada bulu yang memanjang daripada bahagian dada baginda hinggalah ke pusat, dan dia tak tebal, tak banyak, kerana pada waktu itu digambarkan sebagai tawil. Tawilul masrubah, memanjang dan halus bulu yang ada pada dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ke pusat. Idza tamasya, apabila baginda berjalan, takaffa'a takaffiyan, maka seolah-olah baginda berjalan condong ke hadapan. Nak menggambarkan pada waktu itu Nabi berjalan dengan laju. Ka'annama yanhattu, seolah-olah baginda turun min sababin, ke tempat yang rendah. Lam ara qablah, kata Bara', aku tidak pernah melihat seorang pun sebelum dan tidak pula sesudah baginda mislah, yang seumpama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza hadisun. Terus masih lagi tentang fizikal Nabi 3663, teruskan.
Maka adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata anaknya, "Idza wasafan Nabi," apabila menyifatkan Nabi, mencerita tentang Nabi, qala beliau berkata, laisa bit-tawilil mummaghid." Tidaklah baginda Nabi SAW terlalu panjang, wala bil qasiril mutaraddid, dan tidak pula baginda Nabi SAW terlalu rendah. Wa kana rab'atan minal qaum, dan Nabi SAW sederhana ketinggian baginda daripada kalangan orang ramai. Maksudnya kalaulah ada ramai-ramai orang, Nabi SAW adalah orang yang pertengahan ketinggian baginda, sederhana ketinggian baginda. Walam yakun bil ja'dil qatat, dan tidaklah rambut baginda terlalu keriting ataupun kita sebut sebagai kerinting. Wala bisabti, dan tidaklah baginda Nabi SAW terlalu lurus rambut baginda seperti kebanyakan orang ajam. Kana ja'dan rajila, adalah rambut Nabi ikal mayang. Maksudnya ianya lurus namun beralun. Ianya beralun, ikal mayang. Gabungan daripada keriting dan juga pada waktu itu lurus. Walam yakun bil mutahham, dan tidaklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang pada waktu itu berisi badan baginda. Wala bil Allahumma salli ala wala bil mukaltham, dan tidaklah pada waktu itu terlalu kurus. Al-mukaltham ada dua terjemahan. Tidaklah terlalu kurus, dan terjemahan yang lain yang kita akan baca, dan wajah Nabi tidaklah terlalu bulat. Wajah Nabi tidaklah terlalu bulat. Maka perumpamaan dengan bulan bukan pada kebulatan, tetapi pada cahaya dan keindahan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun wajah Nabi tidaklah terlalu bulat, wa kana fil wajhi tadwir, namun pada wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada waktu itu sedikit bulat. Maksudnya wajah Nabi tidaklah memanjang. Abyad, Nabi sallallahu alaihi wasallam warna kulit Nabi adalah putih, musyrab, bercampur dengan kemerah-merahan. Maksudnya warna kulit Nabi tidaklah gelap, tidaklah putih, tetapi putih kemerah-merahan, warna yang paling indah untuk manusia. Ada ajul ainain, biji warna hitam biji mata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sangat-sangat hitam. Adabul ashfar, melentik dan lebat bulu mata baginda. Jalilul musyas, besar pangkal tulang. Wal katib, dan belikat badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajrat, pada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sebarang bulu kecuali yang masrubah tadi. Zu masrubah, kecuali bulu halus yang berada memanjang daripada dada hingga ke pusat. Syathnul kaffain, tebal ataupun berisi kedua tapak tangan baginda, wal qadamain, dan kedua kaki baginda. Idza masya, apabila baginda berjalan, taqalla'a, baginda akan mengangkat kaki baginda. Nabi tidaklah berjalan dalam keadaan menyeret kaki macam sebahagian orang, tapi taqalla'a, Nabi akan angkat kaki baginda. Ka'annama yamshi, Nabi berjalan seolah-olah baginda berjalan fi sababin, menuju ke tempat yang rendah daripada tempat yang tinggi. Maka ka'annama yanhattu min sababin, ada dua maksud, iaitu Nabi berjalan dengan laju ataupun Nabi berjalan tidak menyeret kaki, mengangkat kaki. Kemudian kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa idzal tafata, apabila baginda berpaling kerana ada orang panggil dan sebagainya, iltafata jami'a, maka Nabi iltafata ma'a, Nabi akan berpaling keseluruhan badan baginda. Baina katifaihi, di antara kedua bahu baginda adanya tanda kenabian, dan itulah tanda penutup para nabi. Maka apakah tanda kenabian tersebut, kita akan baca kemudian. Ajwadun nas sadra, orang yang paling pemurah. Orang yang paling pemurah, sadra ay qalba, orang yang paling pemurah hatinya. Wa asdaqun nasi lahjah, dan orang yang paling berkata jujur bicaranya, lahjah bicara. Wa alyanuhum, dan orang yang paling lembut harikatan, budi pekertinya. Wa akramuhum, dan orang yang paling mulia isyratan, pergaulannya. Man ra'ahu badiyah, barang siapa yang melihat baginda pada kali pertama, habah, dia akan merasa hormat. Haibah, memberi maksud hormat. Wa man khalatah, barang siapa yang bergaul dengan baginda Nabi, ma'rifatan, dan mengenal baginda Nabi yang sebenar, ahabbah,
dia pasti akan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna itu, berkatalah pada waktu itu orang yang menceritakan sifat Nabi. Paling mudah nak faham tentang Nabi adalah lam ara qablah wala ba'dah mislah. Tidak pernah aku melihat seseorang, tidak sebelum maupun sesudah baginda, yang pada waktu itu lebih indah daripada baginda. Hadis ini adalah hadis yang sanadnya tidaklah bersambung. Qala Abu Ja'far, baca. Ni semua baca sebab kita dah terjemah dah tadi. Laju sikit. Maka Asma'i perawi menerangkan tentang semua maksud perkataan yang susah kita nak faham tadi. Terus, terus وأما القطر فالشديد الجعود والرجل الذي في شعره حجونة أن ينحني قليلا وأما المطهر فالبادن الكثير اللحم وأما المكلثم فالمدور الوجه وأما المشرب فهو الذي في بياضه همرة والأدعج الشديد سواد العين والآدم الطويل الأشفر والكدد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. Maksudnya tulang belikan. Wal masrubah huwa sya'ru ad-daqiq alladhi ka'annahu qadibun min as-sadri ila surrah wa syatnu al-ghalidh al-asabi' min al-kaffayn wal qadamayn wa taqallu ay yamshi bi quwwah wa sabab al-hudur taqulu in hadarna min sabab wa sabab wa qawlu al-jalil al-mushas yuridu ru'us al-manakib wal 'ishra as-sabah wal 'ashiru as-sahih wal badiha al-mufaja'atu yuqalu bada'tu bi amrin ay faja'tu. Baca macam tu. Kalau saya minta baca laju. 3664 teruskan. Hanya baca sanad dia takkan tak boleh, dah 5 bulan dah. Dah 7 tahun belajar. 3664 baca. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, maka Rasulullah, tidaklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrud, bercakap terlalu laju sardakum seperti mana kamu berkata-kata. Walakinnahu, akan tetapi baginda, kana yatakallam bi kalam, cara baginda bercakap adalah yubayyinuh, jelas, faslim, dan ada pemisah. Nabi kalau bercakap, Nabi SAW bercakap dengan ada pemisah. Pada waktu itu satu persatu. Fasal ada makna yang lain. Maksudnya pada waktu itu membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Yahfazuh, orang yang mendengar perkataan baginda boleh menghafal, mengingati apa yang baginda cakap. Manjalasa ilaih, orang yang duduk di sekeliling baginda Nabi SAW, nak tunjukkan betapa jelasnya Nabi bercakap kalau dan betapa ada pemisah dalam percakapan baginda. Kalaulah ada orang duduk nak menghafal, nak ingat, pada waktu itu mereka boleh melakukannya. Terus, Terus 3665 ini masih lagi tentang percakapan baginda. Terus, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimah, mengulangi perkataan baginda salasan, sebanyak 3 kali. Nabi kalau bercakap sesuatu ucapan, terutama yang penting, Nabi akan ulang sampai 3 kali. Apakah tujuannya? Lituqala anhu, supaya difahami ucapan baginda. Terus, 3666 berkenaan tentang Nabi seorang yang banyak senyum. Nabi sentiasa senyum. Terus, aku tidak pernah melihat, kata Abdullah bin Haris bin Jazak, aku tidak pernah melihat ahadan, seorang pun, aktsara tabassuman, yang lebih banyak tersenyum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak tersenyum adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza hadithun. Terus 3667 masih lagi tentang Nabi SAW punya senyum. Nabi tak pernah gelak ketawa berdekah-dekah. Nabi hanya pernah tersenyum sahaja. Terus,
Masih lagi daripada Abdullah bin Haris bin Jazak radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Maka dhahiku Rasulillah." Tidaklah tertawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kecuali tabassuma. Nabi hanya senyum. Nabi tak ada tertawa berdekah-dekah, tak ada. Nabi tak ada ketawa dengan kuat, tak ada. Yang nak ada adalah senyuman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus hadza hadisun. Ya, bab yang ke-23 berkenaan tentang bagaimanakah bentuk tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3668. Terus Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata, "Zahabat bi khalati." Makcikku telah membawa aku untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah makcik beliau? Sebahagian para ulama menyebutkan nama beliau. Bahawa makcikku telah membawa aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka makcikku berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna bana ukhti, sesungguhnya anak saudaraku wajib sakit." Ada yang mengatakan sakit beliau pada kepala, ada yang mengatakan sakit beliau pada kaki. Famasaha bi ra'si, maka Nabi telah menyapu kepalaku dengan tangan baginda. Wa da'ali bil barakah, mendoakan untukku keberkatan. Wa tawadda, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Fasyaribtu min wudu'ihi, lalu aku telah minum daripada air wuduk Nabi. Maksudnya Nabi berwuduk, air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut beliau telah minum. Fakumtu khalfa zahri, maka aku telah berdiri di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadhartu ila al-khatam, maka aku telah melihat kepada tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di manakah tanda kenabian Nabi? Baina katifai, di antara dua bahu baginda. Fa idza huwa mislu zirril hajalah, maka adalah ianya, saiznya seperti telur burung merpati. Maksudnya ada benda yang timbul di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ianya saiznya lebih kurang seperti telur burung merpati. Terus Terus 3669, terus ini masih lagi berkenaan tentang bentuk tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah warnanya? Terus daripada sahabat Nabi Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana khatamu Rasulillah," adalah tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni yang beliau maksudkan, sebab khatam juga memberi makna cincin. Dan kat sini banyak orang terkeliru sebab dia menggabungkan hadis tentang cincin dengan tanda kenabian Nabi. Sebab itu ada orang mengatakan tanda kenabian Nabi ada tulis Muhammad Rasulullah, diambil hadis cincin dan pada waktu itu dia tersalah faham. Maka sebab itu disebut, apakah yang dimaksudkan dengan khatam di sini? Tanda kenabian yang terletak di antara dua bahu baginda. Ghuddah, maka kata beliau, ianya adalah ghuddah, bentuknya seperti gumpalan daging. Ianya pada waktu itu bukanlah tulang, ianya adalah gumpalan daging. Apakah warnanya? Hamra, ianya berwarna merah. Apakah saiznya? Mithla baydatil hamamah, seperti mana saiz telur burung merpati. Maka disebutkan warna, realiti dia adalah daging, bukannya pada waktu itu tulang, dan ianya berbentuk seperti telur burung merpati. Riwayat 3670 ini berkenaan tentang pada waktu itu Nabi SAW punya mata adalah seolah-olah sentiasa bercelak walaupun Nabi tak bercelak. Terus 3670. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana fi saqi Rasulillah," adalah sakai, adalah pada kedua betis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khumusyah, pada waktu itu halus. Maka betis Nabi tidaklah pada waktu itu terlalu berisi dan besar. Betis Nabi sallallahu alaihi wasallam halus, kata Jabir bin Samurah. Wa kana la yadhak, dan tidaklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam gelak tertawa kecuali hanya tersenyum. Wa kuntu idza nadartu ilaih, dan apabila aku melihat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pasti berkata, akhalul ainain, apa seakan-akan baginda memakai celak.
Walaupun Nabi memang pakai celak, tapi hanya pada waktu malam dan pada waktu siang Nabi bersihkan. Namun wajah Nabi sentiasa seperti memakai celak. Walaysa biakhal, namun tidaklah pada waktu itu baginda Nabi SAW bercelak. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib. 3671. Terus. Maka ini menceritakan tentang mulut Nabi SAW. Maka daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kerana Rasulullah adalah baginda Nabi SAW, bagaimanakah mulut baginda? Dhali'al fam. Nabi SAW mempunyai mulut yang lebar. Sesuai dengan wajah baginda Nabi SAW. Ashkalal ainain. Ashkalal ainain ada dua makna. Makna yang pertama, pada waktu itu keputihan mata Nabi SAW putih. Makna yang kedua, ashkalal ainain, kita boleh lihat pada sinhara pada baris yang keempat daripada bawah. Balis sawabu ma dzakarahu Abu Ubaidah wa jami'u ashabil Arabiyyah wa huwa anna syuklah humratun fi bayadil ain. Bahawa mata Nabi SAW yang putih, dia punya warna bukan putih, dia adalah putih kemerah-merahan. Yang hitam tu sangat hitam. Kalau mata hitam Nabi sangat hitam. Tapi yang putih, warna dia bukan putih. Dia adalah putih kemerah-merahan. Dan kata para ulama, wahwa mahmudun mahbub, pada baris yang baris bawah dia. Dan mata yang ada putih kemerah-merahan, itu adalah warna yang paling dicintai oleh masyarakat Arab. Maka itu situasi mata Nabi SAW. Ashkalul ainain, putih kemerah-merahan, warna putih mata Nabi SAW. Manhusal akib, sangat sedikit daging pada tumit baginda Nabi SAW. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. 3672, teruskan. Masih lagi daripada sahabat Nabi Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, adalah Nabi SAW dhali'al fam, seorang yang lebar mulut baginda, dalam kurungan bersesuaian dengan wajah baginda. Ashkalal ainain, apa mata Nabi SAW, pada keputihan mata Nabi adanya putih kemerah-merahan. Manhusal akib, dan pada waktu itu Nabi SAW punya tumit tidak terlalu berisi dengan daging. Terus qala Syu'bah, baca sampai habis. Terus 3673, teruskan. Ini menceritakan tentang cara berjalan Nabi SAW. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma ra'aitu syai'an, aku tidak pernah melihat sesuatu pun ahsan, yang lebih indah daripada Nabi SAW. Ka'anna syamsa, seolah-olah matahari bergerak pada wajah baginda. Terlalu bercahaya, terlalu indah. Maka itu adalah wajah Nabi. Jadi walaupun indah, seperti mana kita tak boleh terus tengok pada wajah Nabi, maka sebenarnya kebanyakan para sahabat mereka ada haibah, menghormati dan segan untuk melihat direct pada wajah Nabi SAW. Kata Abu Hurairah, wa ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seorang pun asra, yang lebih laju, fi masyih, dalam berjalan, lebih daripada Nabi SAW. Nabi berjalan dengan laju. Ka'annamal ardu, seolah-olah bumi dilipat untuk baginda. Inna lanujhidu anfusana, kadangkala kami terpaksa bersusah payah, bersusah payahkan diri kami. Wa innahu, namun berjalan seperti itu untuk baginda, la ghairu muktarith, adalah pada waktu itu tidak membebankan. Bagi Nabi biasa aja. Kami para sahabat kalau nak ikut Nabi berjalan, pada waktu itu bersusah payah. Lajunya Nabi SAW berjalan, dan Nabi berjalan mengangkat kaki, dan Nabi berjalan condong ke hadapan, seperti mana yang kita baca. Lalu kita boleh gabungkan semua riwayat tersebut. Nabi berjalan dengan laju, mengangkat kaki, dan bila berjalan condong ke hadapan, dan itu yang dimaksudkan ka'annama yanhattu min sabab, seolah-olah baginda turun ke tempat yang tinggi menuju ke dataran yang rendah. Orang kalau turun daripada tempat yang tinggi, dia tak ada jalan pelan-pelan. Pada waktu tu dia jalan dengan laju, condong ke depan dan mengangkat kaki. Terus.
Nabi SAW telah bersabda, "Urida alayyal anbiya," telah dibawakan ke hadapanku para Nabi. Maka Nabi ceritakan serba sedikit tentang fizikal rupa paras para Nabi yang terdahulu. Maka sabda Nabi, "Fa'idha Musa," maka adalah Nabi Musa, "darbun minar rijal," adalah seperti sekelompok manusia, "ka'annahu min rijali syanu'ah," seolah-olah daripada kaum lelaki daripada kabilah Syanu'ah. Maka orang-orang Syanu'ah ni apakah kelebihan mereka? Ma'rufu Nabi Tawil, Nabi Tul. Mereka terkenal yang mereka ini adalah tinggi, tapi tidaklah terlalu tinggi. Terus, wa ra'aitu Isa bin Maryam, aku telah melihat Isa bin Maryam. Fa'idha aqrabun nas, maka adalah manusia yang paling rapat yang pernah aku lihat persamaan dengannya adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Dan yang ketiga, kata sabda Nabi, dan aku telah melihat Ibrahim, maka orang yang paling hampir yang aku pernah lihat dengan Nabi Ibrahim pada waktu itu adalah sahibukum, adalah Nabi kamu sendiri, baginda Nabi SAW. Yakni nafsah, baginda maksudkan diri baginda sendiri. Wa ra'aitu Jibril, sabda Nabi, dan aku pernah melihat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka orang yang paling hampir yang aku pernah melihat pada waktu itu dalam bentuk manusia adalah sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Terus 3675 berkenaan tentang usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang menyebut Nabi wafat 60, ada yang menyebut 65, namun yang paling kuat adalah pada usia baginda 63 sallallahu alaihi wasallam. Teruskan. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat meninggal dunia wa huwa banu 65 dalam keadaan usia baginda pada waktu itu adalah 65 tahun. Lihat kepada sinhara pada baris yang kedua daripada bawah, maka berkata Mulla Ali Qari, as-sahihu anna umrah adalah 63. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 63 sewaktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah wafat ketika mana usia baginda 65 tahun. Hadis ini adalah hadis yang sahih sanadnya. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi SAW telah menetap di Mekah selama 13 tahun, yakni yuha ilaih, selepas Nabi menerima wahyu. Sebelum menerima wahyu Nabi dah duduk kat Mekah 40 tahun dah, tapi selepas menerima wahyu 13 tahun. Dan Nabi wafat ketika mana usia baginda 63 tahun. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Anas bin Malik, Daghfal bin Hanzalah radhiyallahu anhum, dan tidak sahih bagi Daghfal pertemuan dengan Nabi SAW. Terus hadis Ibn Abbas. Terus 3678. Ini riwayat yang menyebut usia baginda 63 tahun ketika mana wafat. Terus daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau pernah berkata, sami'tu yakhutub, bahawa aku mendengar Muawiyah berkhutbah. Maka berkata Muawiyah, mata Rasulullah, Nabi SAW telah wafat pada usia 63. Begitu juga Abu Bakar dan Umar. Wa ana bnu 63, dan aku pun sekarang ini berusia 63 tahun. Seolah-olah beliau berharap beliau meninggal dunia pada usia 60 tahun. Namun tidak, beliau hanya meninggal dunia ketika mana usia beliau hampir 80 tahun. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Terus masih lagi sama tentang usia kewafatan Nabi 3679. Maka daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya baginda Nabi SAW meninggal dunia pada waktu itu usia baginda 63 tahun. Hadza hadisun.
InsyaAllah kita dah habis tentang apa kelebihan baginda Nabi. Kita akan mula masuk tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu pada jam 9 pagi nanti insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.